mengkaji tentang Museum Telkom. Untuk pengetahuan awak dan semua penonton, museum ini telah tentang hazanah yang pengetahuan yang baru. Memang kita dapat menembak ilmu lah. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahwas Haziq Irfan bin Muhammad Razman, wartawan anda, dan hari ini saya dan tim saya akan membicarakan atau mengkaji tentang Museum Telkom. Sebentar lagi saya akan menemu ramah pengurus Museum Telkom sendiri dan kita akan dengarkan apa katanya tentang Museum Telkom ini. Jom. Okay, sekarang ni misi kita orang adalah untuk mencari pengurus Museum Telkom ni. So jom kita cari. Harap-harap jumpa lah. Kat sana macam Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam. Adakah Encik pengurus di sini? Saya CEO di museum. CEO di sini, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. So hari ni kita dapat bertemu dengan CEO Museum Telkom. So boleh Encik memperkenalkan diri Encik? Okey, nama saya Tuan Abdul Jalil. Saya merupakan CEO di sini. So boleh tak saya daripada tim media ingin menanyakan beberapa soalan lah. Boleh. Boleh. So soalan yang pertama daripada saya. Okey. Museum Telkom ni dibina di tengah-tengah pusat bandar. Betul. Okey. So boleh tak Encik Abdul Jalil terangkan pada tahun keberapa Museum Telkom ini dibina dan pihak manakah yang membina Museum Telkom ini? Okey, museum ini seperti kita tahu dia dibina di tengah-tengah pusat bandar, betul? Betul. Okey, untuk pengetahuan awak dan semua penonton, museum ini telah dibina pada tahun 1928 dan telah dibina oleh pihak British. Okey, pihak British dibina museum ini bertujuan untuk menjadikan ibu pesawat pertama di Malaysia. So itu sajalah. Okey, itu saja. Okey, soalan kedua daripada saya. So apakah pula konsep bagi seni bina bangunan Museum Telkom ini sehinggakan para pelancong yang kita nampak mesti singgah ke Museum Telkom ini? Apa yang ada pada Museum Telkom ni, macam contoh ciri-ciri unik ke apa yang menyebabkan hati para pelancong macam berminat kan untuk orang kata datang ke Museum Telkom ni? Okey. Antara konsep-konsep unik Museum Telkom ini adalah konsep museum ini dia dibina menggunakan tiang Roman neoklasik. Oh. Tiang Roman neoklasik. Untuk bangunan ini akan dilakukan penambahbaikan mengikut pergerakan masa. Seperti kita tahu, kan museum ni nak lamanya mestilah kena ikut teknologi semasa. Betul? Okey. Lepas tu bahagian dalam bangunan ini pula dia menggunakan konsep Renaissance dan courtyard. Okey, itu untuk pengetahuan awak juga. Pada awalnya museum ini dibina 3 tingkat, tetapi selepas dia mula beroperasi, museum ini hanya boleh digunakan 2 tingkat saja. Ini kerana tingkat bawah tanah dia tidak boleh digunakan kerana mengalami sedikit ada masalah lah, seperti banjir, lepas tu short semua. So tengok tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang CEO Museum Telkom katakan tadi,
tiang muzium Telkom ni memang unik sampai orang kata memang ramai. Okay, so Dia soalan salah satu tarikan lah. so soalan ketiga daripada saya, Encik Abdul Jalil. Saya dan para penonton di rumah sana nak sangat tahu bila bangunan Telkom ni siap dibina dan mula beroperasi. Okey, untuk pengetahuan penonton dan semua, bangunan ini dia siap dibina dan mula beroperasi dia pada 3 Jun 1994. Dia apabila dia siap dibina je, tidak lama kemudian dia terus mula beroperasi. Oh, maksudnya pada tahun situ lah. Pada tahun tu juga dia mula beroperasi. Okey. Ada soalan lagi? Ada soalan yang terakhir daripada saya dan tim media saya. Boleh. So soalan yang terakhir, dari mana artifak-artifak yang di dalam muzium Telkom ni datang sebenarnya? Seperti kita tahu, artifak-artifak ni ada satu benda yang lama, betul tak? Mesti dia datang daripada tempat-tempat yang dikumpulkan. Dia tidak datang daripada satu tempat. Contohnya dia salah satu artifak ni datang daripada unit Telekom Malaysia. Okey, unit Telekom Malaysia telah membekalkan artifak-artifak yang mereka miliki untuk dimasukkan ke dalam muzium ini. Okey, selain itu dia datang daripada Muzium Negeri Sarawak, kerana Sarawak antara salah satu negeri yang mempunyai sistem telekom yang banyak. Diorang macam menyumbangkan sedikit diorang punya barang-barang ke sini. Lepas tu selain itu Jabatan Akhir Negara, lepas tu Jabatan Perpustakaan Negara dan lain-lain lagi. Maksudnya daripada sana lah datang dia. So okey, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, so itulah serba sedikit ilmu dan sejarah tentang Muzium Telkom ini. So terima kasih kepada CEO kita, Encik Abdul Jalil. So terima kasih Encik. Semoga bertemu masa akan datang. So itu sahaja, kita akan pergi ke mencari dan orang kata meneroka Muzium Telkom ini. Jom. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. So, lepas ni kita akan tanya pula pendapat para pelancong yang datang ke Muzium Telkom ni. So, mari kita dengarkan. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami daripada tim media untuk orang kata mengkaji tentang Muzium Telkom ni. So, sebagai pelancong, apakah orang kata benda yang menarik hati awak untuk datang ke Muzium Telkom? Padahal banyak lagi tempat yang menarik kat KL ni. Baiklah, apa yang saya tertarik dengan Muzium Telekom ni adalah sejarah dia. Dalam kita berkomunikasi selama zaman moden ni, kita tak pernah tahu dari manakah asal usul bagaimana cara pengendalian telekomunikasi, cara kita berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan telefon dan sebagainya. Bagaimanakah dia punya sejarahnya, dan kawasan ni juga menarik bagi saya untuk keluarga ataupun lawatan sekolah. Banyak pengajaran-pengajaran yang kita boleh dapat di sini, dan juga banyak juga tempat-tempat yang cantik untuk kita bergambar, boleh bermacam aktiviti seperti lawatan dan sebagainya. So, soalan yang terakhir daripada tim kami, sebab sekarang pun tengah panas ni. So, apakah perasaan anda sewaktu anda daripada rumah datang ke sini? Apakah perasaan anda ketika nak menuju ke Muzium Telkom ni? Jadi perasaan saya sebelum datang ke Muzium Telekom ni, dia terasa amat teruja, sebab saya akan dapat banyak pengetahuan yang baru tentang cara pengendalian telekomunikasi ataupun cara pengendalian bagaimanakah saluran telefon diperkenalkan daripada zaman yang sebelum ini. Okey, baik. Ulasan dan kupasan dan orang kata olahan yang menarik daripada kita punya pelancong yang pertama. Jadi, jom kita cari pelancong yang kedua. Jom. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan cari pekerja-pekerja muzium yang ada kat sini, yang masih bekerja kat sini pada waktu sekarang ni, orang kata waktu petang.
So kita akan mengajukan serba sedikit soalan untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang Museum Telekom. Jom. Abu Al-Haq, pakcik dah hampir 10 tahun kerja di Museum Telekom ini. Jadi seperti dalam mana yang ditanyakan, tujuan pembinaan Museum Telekom ini adalah untuk memberitahu kepada masyarakat muda tentang kepentingan Museum Telekom ini. Keduanya, kita ingin memberitahu pada mulanya mereka menggunakan Swiss telefon untuk menerima panggilan. Keduanya, untuk menerangkan kepada masyarakat tentang fungsi-fungsi telekom yang berada di dalam museum ini. Yang ketiganya, untuk memberitahu kepada masyarakat tentang khazanah-khazanah yang tinggal yang telah direplikakan di dalam Museum Telekom ini. Yang terakhir, untuk memberitahu kepada masyarakat bahawa Museum Telekom ini sangat bersejarah dan diperlu untuk dikaji dan diketahui oleh masyarakat akan datang. Itu sahaja daripada pakcik. Baik tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. So walaupun hari tengah panas ni, tim kami dan saya mesti gigih mencari pelancong. So nampak gaya ni ada pelancong kat sana. Jom kita temu ramah dia. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. So kami daripada tim media ingin menanyakan beberapa soalan, boleh encik jawab? Boleh. Okey, beberapa soalan tentang kenapa encik datang ke Museum Telekom? Okey, sebab saya datang ke Museum Telekom ni, saya ingin mengetahui bahawa bagaimana Museum Telekom ini dibina dan apa tujuan museum ini diadakan dan juga dibina pada tahun tersebut. Jadi, dalam masa yang sama juga, saya dapat mengetahui bahawa bagaimana orang pada zaman dahulu, iaitu pada zaman penjajah, berkomunikasi dan juga berhubung seperti antara keluarga mereka, dan juga bagaimana pada zaman dahulu menggunakan telefon dan cara telefon yang ada pada zaman dulu. Baik. Soalan yang kedua daripada saya, apakah punca lah kan encik datang ke sini? Adakah disebabkan oleh mak ayah suruh ke, pihak orang kata polis suruh ke macam mana? Apa punca? Tidak. Sebab saya sangat datang ke sini sebab saya nak mengkaji dan ingin tahu bagaimana orang zaman dahulu untuk bertelekomunikasi. So sebab tu saya datang ke Museum Telekom ni dan saya ingin mengkaji dan untuk membuat satu kajian bagaimana untuk saya mengetahui bahawa telefon pada zaman dahulu digunakan. Baik. Jawapan yang sangat menarik ya tuan-tuan dan puan-puan. So soalan yang terakhir daripada saya kepada encik, apa nama encik? Cik Kaide. Cik Kaide. Okey, Cik Kaide nama dia ya. So apakah perasaan Cik Kaide apabila datang ke orang kata Museum Telekom ni? Perasaan saya memang sangat gembira lah sebab kita tahu kan museum adalah satu tempat bersejarah. So kalau lawatan-lawatan sekolah, kalau bawa family datang sini memang kita dapat menimba ilmu lah. So banyaklah pengajaran yang kita boleh dapat di Museum Telekom ni. Jadi saya amat teruja dan juga sangat gembira dapat datang ke Museum Telekom ini. Baiklah tuan-tuan dan perempuan, terima kasih kepada Encik Kaide. Okey, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati sekalian, so nampak gaya ni kita di penghujung rancangan dokumentari ini. So segala kesilapan, salah dan silap daripada saya, Ahwas Azizifan bin Muhammad Azman, mohon diampunkan. Sekian, terima kasih.